Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sekejap. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam ismi gadis kaca. Jadi pertamanya Alhamdulillah, puji-pujian, kesyukuran, terima kasih ya Allah. Orang Jawa kata thank you Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi ini, pada tanggal 17 Rejab 1441 daripada hijrahnya Nabi SAW. Seperti biasa, Allah Ta'ala pilih kita, Allah Ta'ala istiqamahkan kita, Allah Ta'ala hadirkan kita dalam hashtag Santapan Rohani. Yang mudah-mudahan tuan-tuan, dengan apa yang kita nak bincangkan pada pagi ini, dengan apa yang kita nak dengar pada pagi ini, dan seperti biasa, dengan apa yang Allah Ta'ala nak beri faham kepada kita pada pagi ini tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita begitu banyak anugerah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita begitu banyak anugerah. Dan hamba nak tanya tuan-tuan dahulu, yang berada di IG Irwan Zahuri, yang berada di page Irwan Zahuri, siapa hari ni dia nak Allah Ta'ala karuniakan, Allah Ta'ala ilhamkan 8 macam anugerah? Dan jangan kata nak tuan-tuan. Saya suka bimbing tuan-tuan, saya suka bantu tuan-tuan, saya suka didik tuan-tuan. Kalau boleh kita berasa kita dah ada anugerah ni. Dah. Saya lebih suka dia develop macam tu. Biar kita rasa ya Allah, anugerah-anugerah yang kau nak beri ni aku dah ada. Tapi aku tak tahu cara nak guna, aku tak tahu cara nak pakai, aku tak tahu cara nak hidupkan. Dah. Siapa yang nak belajar pada pagi ini bagaimana cara nak menghidupkan anugerah-anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Say I. Nanti dah tulis I nanti dah. Tulis. Dah, siapa yang nak? Siapa yang nak pada hari ini Allah Ta'ala anugerahkan kita? Dengar elok-elok. Saya ulang balik. Tuan-tuan kena berasa. Saya nak ajar tuan-tuan. Tuan-tuan kena feel. Ya Allah, benda yang 8 benda ni aku dah ada. Kata begitu nanti. Nanti sabar dulu. Dah? Tuan, ya Allah, 8 perkara ni aku dah ada. Cuma ya Allah, kadang-kadang aku tak tahu macam mana cara nak hidupkan benda ni. Waalaikumsalam beranda batu. Kadang-kadang kita tak tahu macam mana cara nak hidupkan, macam mana cara nak develop, macam mana cara nak bangunkan balik anugerah-anugerah yang Allah Ta'ala dah pernah pinjam, yang Allah Ta'ala pernah berikan dalam dirinya kita, dalam kehidupannya kita. Jelas ke jelas? Jadi mudah-mudahan sebelum daripada itu, dan apa kata tuan-tuan, nyatakan dahulu kesihatan tuan-tuan, dan supaya apa? Supaya kita nak doa. Hari-hari kita nak submit, hari-hari kita nak doa. Tanda kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, hamba yang bernama Irwan Zahuri. Waalaikumsalam Sadiqah Syatirah. Hamba yang bernama Irwan Zahuri, Alhamdulillah masih lagi sihat, selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan-tuan juga, apa khabar tuan pada pagi ini? Dan saya doakan tuan-tuan bukan sahaja sihat, tetapi pada hari ini tuan-tuan dapat sedikit ilmu, ilham. Macam mana aku nak Allahumma salli ala Muhammad, macam mana aku nak hidupkan lagi anugerah yang pernah diberikan, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Silakan Martina Malik. Saya doakan Martina Malik, Allah Ta'ala permudahkan urusan, diberikan kepahaman ilmu, dan sebentar nanti ada masa untuk melihat live ni balik. Sebab hari ni tuan-tuan, saya rasa ilmu yang kita nak belajar pada hari ni ilmu yang super. Sebab apa saya ulang balik? Anugerah ni dah ada. Tuan-tuan dah ada benda ni. Tuan-tuan dah ada benda ni. Saya ulang. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nafi tak ada, saya ajar tuan-tuan, kita feel. Tuan-tuan kena rasa ada benda ni. Cuma hidup ke tidak? Itu yang kita nak bincang. Jelas ke jelas? Okey. Jadi perkara yang kedua, bagi kita nak pastikan ilmu ni betul-betul kita mendapat manfaat, orang-orang yang kita sayang mendapat manfaat, apa kata? Tuan-tuan jangan lupa jalankan dakwah. Dan saya nak bimbing tuan-tuan supaya tuan-tuan rasa diri tuan-tuan ni ada juga memberi manfaat kepada orang lain. Dan
Saya nak develop tuan-tuan, saya nak bantu tuan-tuan, saya nak jadikan tuan-tuan ni orang nampak. Orang nampak tuan-tuan ni walaupun dari sudut zahiriahnya tuan-tuan mengaku, ustaz saya ilmu tak ada, amalan pun tak banyak. Itulah orang Melayu kan suka rendah diri. Saya ni ustaz ilmu tak ada, amalan pun tak banyak. Allahumma salli ala Muhammad. Nak puasa Isnin Khamis jauh sekali, kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Apatah lagi amalan-amalan zikir yang lain. Jadi ustaz, takut orang pandang kita, pandang sebelah mata saja. Tuan-tuan, sebab tu saya nak develop tuan-tuan. Cuba belajar tuan-tuan, sentiasa hari-hari tag nama orang-orang yang anda sayang. Jangan lupa, jangan skip dakwah ni. Dakwah jangan skip. Hari-hari bila masuk live, tag dahulu nama orang-orang yang anda sayang. Bila tuan-tuan dah tag, tuan-tuan cuba share. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tuan yang memberi komitmen yang begitu hebat. Share mana-mana grup yang ada, supaya orang nampak kita ni orang yang istiqamah memberi manfaat. Biar orang benci, biar orang benci kepada kita. Baginda Nabi Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak beri manfaat pun ada orang benci. Pun ada orang benci. Kita dah lah ilmu tak ada, kalau tak beri manfaat lagi orang benci. Biar orang benci kita, dan kadang kita banyak memberi manfaat kepada orang lain. Jelas. Jadi pastikan dakwah berjalan. Tuan-tuan tag nama orang yang kalian sayang. Ingat, kalau boleh dakwah ni kena upgrade. Biasa kalau tag 5 orang, belajar pula tag 10 orang. Dah tag 10 orang, tag pula nama 20 orang. Tuan-tuan simpan nama tu dekat note mana-mana. Bila nak masuk live, copy. Bukan dalam kuliah hamba saja, dalam live-live yang lain pun belajar begitu. Tulis nama-nama Facebook orang-orang yang kalian sayang, letak dalam satu note. Waalaikumsalam Al-Kamarullan daripada Sabah. Kemudian bila nak masuk live, copy, paste. Mudah-mudahan orang tu dapat notification, datang pada hati dia. Hidayah Allah Ta'ala nak nak menarik dia, berhimpunnya kita dalam hashtag Santapan Rohani. Dan tadi hamba ada baca, ada yang tak sihat masih lagi batuk. Mudah-mudahan kita doakan yang tak sihat, yang batuk tu Allah Ta'ala pelihara Hajah Zainul dan dijauhi daripada ujian COVID dan sebagainya. COVID. Con9 nak sebut tak erti lah tuan-tuan. Dan begitu juga semua yang berada dalam sesi live pada pagi ini. Allah Ta'ala jauhkan kita. Rabbishfina min kulli da' wa afina minal bala'. Rabbishfina min kulli da' wa afina minal bala'. Ya Allah, kalau kami ada sakit, kau sembuhkan dan jauhkan kami daripada balak. Ya Allah, kalau kami ada yang antara kami ada sakit, kau sembuhkan, jauhkan kami daripada balak. Okey, baik. Jadi adakah anda telah bersedia untuk mendengar 8 macam anugerah? Seperti biasa, tolong type nak. Seperti biasa, tolong type nak. Sebab saya nak tuan-tuan berada pada mood yang betul-betul nak menerima ilmu, betul-betul nak menerima kefahaman. Tolong type nak. Di situ tuan-tuan, skill ni benda yang berkesan pada hati. Tuan-tuan tak perasan. Jangan nampak benda tu simple. Terima kasih Ismi gadis kacak. Ada 2 orang ke? Sebab tadi nampak di Facebook. Ni tiba-tiba terbit pula di IG. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Baik. Kalam kita pada pagi ini, kita mendengar daripada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, juga al-mubasyirin fil jannah, antara sahabat yang dah confirm syurga. Antara sahabat yang dah confirm syurga. Hari ini kita menyambung bagi Mia Anima fasal yang ke-7. Berkenaan 8 perkara, kita baca tajuk yang ketiga, Nasaihul Ibad. Baik. 8 macam anugerah. Berkata Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Man taraka fudul al-kalami munihal hikmah, wa man taraka fudul an-nazri munihal khusyu' al-qalbi." Allah, yang ni lah tuan-tuan cari ni. Yang duk gila-gila nak datang hari Ahad ni, ni yang dia cari. Cari apa? Khusyuknya hati. Tak apa, kita bagi tip hari ni. Wa man taraka fudul ad-dhahaki muniha lazzatal ibadati. La ilaha illallah. Jaga. Ini juga antara benda yang hamba nak hurai hari Ahad ni. Wa man taraka fudul ad-dhahaki munhal haibata. Okey? Sepatutnya munhal haibati. Cantik sikit. Wa man tarakal mazahu munihal baha'a. Wa man taraka hubbad dunya muniha hubbal akhirati.
Wa man tarakal ishtighali wa man tarakal ishtighala bi'uyubi ghairihi muniha islaha bi'uyubi nafsihi. Dan yang kedelapan, wa man tarakat tajassasa fi kaifiyatillahi ta'ala munihal bara'ata minan nifaqi. Baik, kepada yang sentiasa menulis nota, bantu sahabat-sahabat yang lain, dan pastikan yang baru masuk love, like dan share berterbangan tuan-tuan. Dakwah dengan 3 terima kasih. Nur Johan, terima kasih. Ni semua perkara yang saya kena ucap terima kasih. Kesungguhan tuan-tuan nak hati-hati orang yang anda sayang mendapat ilmu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkata Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, sedia untuk menulis. Fokus. Man taraka fudul al-kalami. Barang siapa yang mengelakkan berlebih-lebihan dalam berkata-kata. Siapa yang mengurangkan berkata-kata, bahasa kita, munihal hikmata, maka ia akan dianugerahkan hikmah. Yang pertama, saya baca sampai habis dulu nak ambil adab. Yang pertama, siapa yang mengurangkan banyak berkata-kata, diberi kepada dia hikmah. Hikmah apa dia? Hikmah rahsia-rahsia yang begitu hebat. Satu, siapa yang ada perangai ni? Tuan-tuan lah. Ada mengaku, sekejap mengaku. Cuma macam mana nak develop? Kita fikir begitu. Yang kedua, kita baca dulu. Siapa yang mengelakkan dari berlebih-lebihan dalam melihat, siapa yang mengelakkan dari berlebih-lebihan dalam melihat, nescaya dianugerahi hati yang khusyuk. Poin yang kedua, dia mengurangkan melihat, maka dianugerahkan hati yang khusyuk. 2. Yang ketiga, barang siapa yang mengelak dari berlebih-lebihan dalam makan, kurangkan makan, nescaya dianugerahi kelazatan dalam beribadah. Ni yang kita duk cari ni. Selama ni kita duk cari lazat, kelazatan, keasyikan. Ya asyiqal Mustafa abshir binailil muna. Asyik. Macam mana keasyikan, kerinduan, kelazatan dalam ibadah. Macam mana tip dia? Yang ketiga. Yang keempat, kita baca dahulu. Barang siapa menghindari berlebih-lebihan dalam ketawa, dhahik, maka dianugerahkan kewibawaan. Nampak kelebihan, nampak kewibawaan. Terima kasih Mona Zida Sulaiman. Yang kelima, barang siapa meninggalkan bergurau, nescaya dianugerahi wibawa yang anggun. Yang kelima, siapa yang meninggalkan bergurau-gurau, dianugerahkan kewibawaan yang anggun. Yang keenam, barang siapa mengelak dari cinta dunia. Mengelak, ada dielak, maka dianugerahi kecintaan pada akhirat. Allah Ta'ala buka, tak syarah lagi, sabar dulu. Barang siapa yang meninggalkan kesibukan meneliti aib orang lain, nescaya memperbaiki aib dirinya sendiri. Dia tinggalkan tengok kelebihan orang lain, tengok keburukan orang lain, nescaya Allah Ta'ala baiki aib dia. Dan yang kedelapan, barang siapa meninggalkan dari mengintai-intai keadaan Allah Ta'ala, maka dia akan dianugerahi kebebasan daripada kemunafikan. Barang siapa meninggalkan daripada mengintai-intai keadaan Allah, tak perlu tanya zat Allah tu macam mana, benda yang tak masuk akal, maka orang yang begini Tuhan anugerahkan kepada dia daripada sifat munafik. Okey, kita baca. Yang pertama sekali, telah berkata Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikata apa? Yang pertama, man taraka fudul al-kalami, barang siapa meninggalkan, mengurangkan berlebih-lebihan bercakap, meninggalkan berlebih-lebihan dalam berkata-kata, kurang bercakap atas benda-benda yang tidak berfaedah, munihal hikmata, nescaya Allah Ta'ala anugerahkan kepada anda, kepada hamba, kepada kita juga, iaitu hikmah. Iaitu hikmah. Baik. Yang pertama sekali tuan-tuan, saya nak, seperti biasa, saya nak bimbing tuan-tuan, saya nak bantu tuan-tuan. Bila mana kita mendengar fakta-fakta begini, yang pertama, cuba kita mengaku dulu. Ingat, konsep saya mengajar, saya akan ulang berpuluh kali. Biarlah sampai menanah telinga tuan-tuan. Itu konsep saya membantu, supaya proses yang saya dah belajar berbelah tahun ni, saya yakin kalau proses ni membantu saya dan bantu banyak lagi,
Dan orang-orang yang di luar sana yang belajar sepondok dengan saya boleh berubah. Kenapa tidak? Why not? Dan benda ni saya copy paste, saya bawa kepada tuan-tuan. Dengar elok-elok. Yang pertama sekali, bila kita dengar apa juga ilmu, sama ada kebaikan atau keburukan, mengaku sekejap, ya Allah aku ada benda ni. Dan ya Allah aku ada benda ni. Aku ada, mengaku sekejap. Dan saya ulang balik, walaupun tuan-tuan berpura-pura ahlan bik, persilakan. Dan walaupun tak tergamak lah ustaz nak menipu diri sendiri. Dah, bukan tergamak ke atau tak tergamak. Saya nak bantu tuan-tuan agar kita sentiasa berbaik sangka atas diri. Jadi mengaku sekejap pada hari ni, ya Allah, aku ni golongan yang tak banyak berkata-kata. Mengaku sekejap, mengaku. Betul ya Allah, betul. Mengaku sekejap. Jadi tak jadi nombor 2. Buat tak buat nombor 3. Amal tak amal nombor 4. Dan cuma apa yang perlu kita fahami, mengaku sekejap, ya Allah, ya, aku ada perangai ni ya Allah, walaupun kadang-kadang mengaku sekejap. Apa dia? Ya Allah, aku ni kurang bercakap. Dan aku tak sukalah bercakap, ya Allah, benda-benda yang tak berfaedah, benda-benda yang tak beri manfaat. Aku ada sifat ni. Okey. Jadi proses yang pertama, bila mana kita ada perangai meninggalkan berkata-kata, meninggalkan berlebihan bercakap, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita hikmah. Hikmah ni apa tuan-tuan? Hikmah ni banyak. Dan kalau berkaitan dengan lidah ni, antara makna hikmah masinnya mulut. Orang dulu, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, mengaji tak banyak. Tapi tuan-tuan boleh tengok dengan zahir mata. Orang dulu mengaji tak banyak, amalan hebat dianugerahkan kepada mereka ni, lidah masin. Sebab apa? Tak banyak bercakap benda-benda yang tidak beri manfaat. Tak banyak bercakap, tapi lidah masin. Itu dipanggil hikmah. Dan yang kedua, bila sebut hikmah ni apa? Dan hikmah ni Allah Ta'ala boleh menganugerahkan kepada kita satu perkataan yang sesuai kepada orang tu. Yang sesuai kepada orang tu dipanggil hikmah. Sebagai contoh, Nabi bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Nabi bersabda, takutlah kamu akan firasat, akan pendapat, akan pandangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, tok-tok wali, syekh-syekh ni. Sebab apa? Mereka bercakap dengan nur daripada Allah. Ni dipanggil ilmu hikmah. Nak dapat ilmu hikmah ni macam mana? Nak dapat mulut kita ni berkat macam mana? Nak dapat mulut kita ni masin macam mana? Nak dapat mulut ni sentiasa memberi faedah kepada orang lain ni macam mana? Kadang-kadang tuan-tuan, bila semua hikmah ni begini, dan dengar elok-elok, tuan-tuan pun tak sangka, dan tuan-tuan pun tak sangka, macam mana aku boleh cerita dengan dia macam tu? Ni dipanggil ilmu hikmah. Dan ada orang datang. Contoh paling mudah, ada orang datang minta nasihat. Jumpa tuan-tuan. Dan tuan-tuan ni kan jenis perangai kurang cakap. Kan dah mengaku, bakul terima kasih dia idora. Semua dah mengaku, betul. Keakuan tu mesti ada. Ya Allah, betul, ya Allah, aku mengaku. Aku ni kurang cakap, mengaku dulu. Kita rasa, feel benda tu aku ada. Dan bila mana tuan-tuan dah mula berasa aku ni kurang cakap, aku tak nak cakap benda-benda tak berfaedah, tiba-tiba ada orang datang. Ada orang datang minta pandangan. Tu ini. Kita cerita dengan dia berumbram. Kita detail dengan dia, kita hurai dengan dia begini. Habis tu, kita menunggu. Macam mana aku boleh cerita dengan dia macam tu? Siapa pernah berlaku benda begini? Cuba mengaku sekejap. Siapa pernah melalui fasa-fasa atau keadaan begini? Padahal kita mengaji tak banyak pun. Tapi Alhamdulillah, dengan asbab daripada kita menjaga lidah, menjaga mulut, tak cakap benda-benda tak berfaedah, dan kita susun kata-kata, itu sifat aku sekarang ya Allah, itu sifat kami sekarang ya Allah. Dan tak sangka, betul ya Allah, bila ada perangai ini, kau beri kepada kami hikmah yang begitu besar. Ni, hikmah ni, apa yang perlu bagi orang tu, Allah Ta'ala salur ikut kita. Kadang-kadang bukan kita. Kadang-kadang bukan kita. Jelas ke jelas ni? Tuan-tuan faham ke faham ni? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tu, seorang dah mengaku dah. Amirah Samad. Kan dia kata, dah berlaku dekat dia dah. Tengok. Inilah gambaran yang hamba nak beri faham. Sebab apa tuan-tuan dapat ilmu hikmah ni? Sebab tuan-tuan dah mula jaga lidah. Dan perangai tu ada dalam diri tuan-tuan. Tuan-tuan mula jaga kata-kata dan kurangkan bercakap. Bila tuan-tuan dah ada sifat ni, memanglah pasti Allah Ta'ala beri hikmah.
pasti Allah Ta'ala beri hikmah. Jadi poin yang pertama, macam mana kita nak develop hikmah yang Tuhan beri tu, nak develop tu macam mana? Kita dah mula dah. Sebab benda tu kita dah ada. Apa dia perangai tu? Ya Allah, aku ni memang kurang bercakap. Dah? Kepada tuan-tuan yang kaki bercakap, saya minta tolong ikut flow saya. Ikut, belajarlah. Dah? Kalau tuan-tuan betul nak masuk live ni, tuan-tuan betul rasa nak merubah, tuan-tuan pilih live ni tiap-tiap pagi jam 9 untuk mendapat keilhaman, mendapat apakah tip dan tindakan yang tuan-tuan perlu buat. Tuan-tuan tak perlu fikir banyak. Just believe dan ikut apa yang saya buat. Dan walaupun pada zahirnya tuan-tuan ni jadi popek-popek bercakap banyak, itu saya tak peduli. Tapi saya nak develop benda ni. Tuan-tuan kena baik sangka pada hati tuan-tuan, aku ada perangai ni. Apa dia? Ya Allah, aku ni sebenarnya orang kurang cakap. Mengaku sekejap. Ya Allah, aku sebenarnya aku tak suka cakap benda-benda yang tak berfaedah. Tapi, tak payah tapi. Memang aku ada perangai itu. Cukup. Okey. Dan kita mula train. Dan mudah-mudahan poin yang pertama, bila tuan-tuan dah mula kurang bercakap, dan diberi kepada kita hikmah yang begitu besar. Sebagai contoh, macam mana hamba nak bagi ilmu hikmah? Contoh paling mudah. Contoh dah. Biarlah hamba buka sikit rahsia. Tak apa. Sekurang-kurangnya tuan-tuan dapat manfaat. Semalam jam 12 hamba buat live di grup nak bagi solat dalam hashtag laula limlim. Dah, kalau tak ada kenapa-kenapa. Asalnya hamba nak cerita benda lain. Tiba-tiba tengah-tengah nak bercakap tu, entah Allah Ta'ala menggerakkan lidah, Allah Ta'ala menuturkan kata-kata. Wallahi tuan-tuan, apa yang saya cakap tengah hari semalam dalam hashtag laula limlim, dalam live pukul 12 tengah hari semalam, saya cerita berkenaan apa? Biasa kita ni cerita berakidah, kita kaitkan dengan solat. Macam mana kaitan solat tu dengan akidah? Bila kita sebut bab tauhid, kita seringkan kait dengan live. Tapi kita tak pernah kaitkan dengan banyak lagi perkara. Contoh, ada cerita bab semalam lah ni. Contoh, kita tak pernah kaitkan sifat 20 dengan toharah. Kita tak pernah kaitkan sifat 20 dengan bersuci. Kita tak pernah kaitkan sifat 20 dengan berwuduk. Kita tak pernah kaitkan sifat 20 dengan menjaga pakaian. Kita tak pernah kaitkan sifat 20 dengan sifat kecil, berak dan sebagainya. Benda tu is very simple. Tapi cara saya back to basic is very powerful. Nah, kita tak pernah ambil ilmu ni tuan-tuan, ilmu sifat 20 wujud kidah baqa, kita tak cuba suluh pada ilmu taharah, ilmu wuduk, amalan kencing, berak, mandi dan sebagainya. Sebab tu maaf saya nak sebut, sebab itulah sampai sekarang kenapa ramai di antara kita masih lagi mandi dalam keadaan telanjang, sebab tauhid tak ada. Betul ke betul? Berapa ramai di antara kita mandi dalam keadaan telanjang, seolah-olah Allah Ta'ala tu tak melihat, seolah-olah Allah Ta'ala tu buta, seolah-olah Allah Ta'ala tak nampak kita duduk dalam jamban. Ni betul ke betul? Jadi apa yang saya nak beri faham, ilmu yang saya kongsi semalam tuan-tuan, Allah, habis je live saya menunggu. Apa yang Tuhan nak bagi faham dekat mereka ni, bukan dekat saya. Dah, apa yang Tuhan nak bagi faham dekat diorang ni, saya boleh menunggu. Dah, inilah dipanggil cara hikmah. Jadi saya nak bantu tuan-tuan, saya nak ilmu ni ada pada diri tuan-tuan, ada. Ilmu hikmah ni best gila. Tuan-tuan tak sangka lidah tu boleh berkata-kata dalam keadaan bermanfaat untuk orang lain. Jadi caranya banyakkan bercakap. Saya yakin benda ni ada dalam diri tuan-tuan, ada. Dan tuan-tuan pernah mengaku, memang ustaz, saya ni kurang bercakap, mengaku sekejap. Tuan-tuan berlakon pun tak apalah. Tuan-tuan nak tipu diri sendiri pun tak apa. Peringkat awalan. Tapi saya nak pastikan tuan-tuan buat keakuan, ustaz saya ada sifat ni, saya kurang bercakap, saya tak suka bercakap benda tak berfaedah. Mudah-mudahan ustaz, Allah Ta'ala anugerahkan hikmah kepada saya. Jelas? Itu yang pertama. Okey, boleh tersambung lagi? Boleh ke boleh ni? Dah. Pastikan dakwah terus berjalan. Sebab Allah Ta'ala dah pilih kita, kita bantu orang lain. Allah Ta'ala dah pilih kita, kita bantu orang lain. Sambung. Yang kedua, kata Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, tulis yang kedua di ruangan komen. Wa man taraka fudulan nazri muniha khusyu'al qalbi. Wa man taraka fudulan nazri, yang kedua tulis di ruangan komen, barang siapa yang meninggalkan berlebihan kepada melihat.
Barang siapa meninggalkan berlebihan kepada melihat, dan dia kurangkan, bahasa mudah dia jaga mata, bahasa straightforward dia jaga mata. Muniha khusyu' al-qalbi. Itu anugerah yang bakal dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah anugerah dia? Maka diberikan, dianugerahkan kepadanya hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk. Dah, tuan-tuan, siapa nak hati khusyuk? Tak payah tulislah dekat ruangan komen. Semua mengaku nak hati yang khusyuk, hudur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus. Tahniah hamba ucapkan. Macam mana kita nak dapat anugerah tu? Tipsnya, praktikalnya, jaga mata. Okey, tulis di ruangan komen. Saya nak tuan-tuan mengaku. Dah, ustaz, betul ustaz, saya ni selalu jaga mata. Tulis. Saya nak tuan-tuan tulis di ruangan komen. Cuma saya tak izinkan bagi tuan-tuan yang sedang memandu, yang sedang bekerja. Tak apa, keep focus. Dah, keep focus kepada kerja tuan-tuan. Tapi cuba hadirkan pada hati tuan-tuan. Senyum sekejap, senyum seorang-seorang, senyum. Ya Allah, aku ni sebenarnya ya Allah, aku ni tak suka tengok benda-benda yang tak berfaedah. Senyum seorang-seorang, mengaku sekejap. Ya Allah, aku ni sebenarnya seorang yang sebenarnya aku suka jaga mata, ya Allah. Dah. Aku tak suka tengok benda-benda yang tidak berfaedah. Aku tak suka tengok benda-benda yang tidak beri manfaat. Dah. Aku tak suka tengok benda-benda yang membuatkan hati aku menjadi fasik. Aku tak suka, ya Allah, melihat benda-benda yang merungkaikan hati aku kepada munafik. Aku tak suka, ya Allah, melihat benda-benda yang mengurangkan kepada keyakinan. Jadi memang, ya Allah, aku mengaku, ya Allah, dah, aku ni suka jaga mata. Saya nak tuan-tuan buat pengakuan sekarang. Buat pengakuan sekarang. Sama ada dalam keadaan ikhlas atau keterpaksaan, atau tuan-tuan nak tipu diri sendiri, saya tak peduli semua tu. Apa yang saya nak bantu tuan-tuan, saya nak train otak tuan-tuan, saya nak train minda tuan-tuan. Benda ni tuan-tuan ada. Masukkan dalam kepala otak kita tu, ya Allah, aku ni sebenar orang yang jaga mata. Mengaku sekejap. Ya Allah, aku ni, sebut nama masing-masing. Aku ni, Wan. Tuan-tuan sebut nama masing-masing. Makna, aku ni orang yang sebenarnya suka jaga mata dan tak suka melihat benda-benda yang tidak berfaedah. Dan aku akan melihat benda-benda yang membawaki kepada tambahnya takwa, tambahnya iman. Itu sahaja. Dan ya Allah, dan mudah-mudahan ya Allah kau bantu aku lagi macam mana aku nak develop perangai yang baik ni. Itu cara begitu. Dan kita positif, kita ada benda ni. Jangan nak rendah diri, tak kena tempat. Kalau ustaz saya ni koksir lah. Mari bahasa tadi. Saya ni ustaz koksir lah. Tengok belakang, cakap ikut dare. Jangan. Walau saya tahu perangai tu tuan-tuan ada, tapi kan kita dah sedang belajar. Dan saya nak bimbing tuan-tuan betul-betul dalam keadaan tuan-tuan betul-betul feel benda ni. Tapi benda tu proses. Cuma peringkat awalan mengaku dahulu. Dan terima kasih Mia Anima, betul. Dan saya suka yang beri respon dan beri komitmen. Sebab tuan-tuan tahu tak, kalau tuan-tuan biasa mengajar, tuan-tuan akan faham feel ni. Dan the more you give, the more you get. Dan komitmen yang lebih tuan bagi, hamba rasa lagi lebih tuan-tuan. Sebab tu kenapa 3 hari 3 malam hamba boleh bercakap yang biasa dalam program interaktif cerita solat ICS. Dan sebab ingat tuan-tuan, ICS satu program yang agak advance. Yang hari Ahad ni program NBS. NBS ni tuan-tuan, orang yang datang 5 kali pun mereka tak pernah jumpa benda yang sama. Itu antara anugerah juga. Dan anugerah yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada saya. Saya buat program NBS. Setiap kali NBS tak pernah sama tuan-tuan. Saya pun pelik macam mana Allah Ta'ala boleh ilhamkan. Sebab saya sangka begini, Allah Ta'ala beri ni bukan untuk saya, tapi audien yang datang. Allah Ta'ala tahu audien ni macam mana. Dan Allah Ta'ala ilhamkan kepada saya apa yang sepatutnya saya bercakap, yang khusus bagi tuan-tuan. Jelas? Sama juga. Jadi poin yang kedua apa dia? Ya Allah, aku ni, ya Allah, memang aku suka jaga mata dulu. Sekarang pun aku suka jaga mata. Tapi tak apalah, ya Allah, ujian banyak. Banyak. Tapi memang perangai aku ni, aku suka jaga mata. Dan daripada itu, karuniakan ya Allah kepada aku khusyuk al-qalbi. Dan ingat, kalau tuan-tuan dah mula jaga mata, dianugerahkan kepada tuan-tuan orang yang khusyuknya hati. Sebagai contoh, waktu saya belajar di Negeri Sembilan bersama arwah Tuan Guru Haji Ali. Saya nak dengar cerita ni. Tak nak. Dah? Cerita ni best tuan-tuan. Dah?
Waktu saya belajar di Negeri Sembilan bersama arwah Tuan Guru Haji Ali, seminggu sekali, biasa hari Jumaat lah, saya akan belajar bersama Syekh Faiz. Waktu tu saya ada motor K1, Kawasaki K1. Saya punya motor saya, plate dia KAF 40. Orang nombor keramat KAF 40. Kepada tuan-tuan yang tahu ilmu-ilmu mistik ni, ilmu-ilmu rahsia ni, KAF 40 ni satu ilmu yang best juga. Dan kafaka rabbuka kam yakfika, dia ada 40 kaf, 40 huruf kaf. Jadi motor saya KAF 40. Keramat motor tu. Waktu saya mengaji pondok, alhamdulillah Allah Taala karuniakan rezeki dah sikit-sikit. Saya bawa motor Kawasaki. Hari Jumaat memang di pondok tak ada mengaji. Biasa lepas Jumaat saya akan pergi tempat Syekh Faiz untuk belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Syekh Faiz ni tuan-tuan, antara karamah beliau, dia kata karamah ni, tuan-tuan payah nak tengok sama ada hitam atau putih mata beliau. Ni Syekh Faiz, almarhum dah. Syekh Faiz ni anak kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Said Al-Linggi, antara ulama yang mengamalkan khalifah tarekat Ahmadiyah Idrisiyah di Negeri Sembilan. Bapa dia Syekh Ahmad, bekas mufti Negeri Sembilan. Bapa kepada Syekh Ahmad, Syekh Muhammad Said Al-Linggi. Semua orang-orang yang alim. Paknya wali, toknya wali, maknya wali, anaknya wali. Wali-wali